penakkulan logik. Ni adalah tingkatan 4. Mana yang tingkatan 5 awak boleh buat sebagai ulang kaji, yang tingkatan 4 pun sama juga. So hari ni cikgu akan, dalam penakkulan logik kita ada 2 subtopik iaitu pernyataan dengan hujah. So pada malam ni cikgu akan sentuh dahulu dengan subtopik 3.1 di mana kita akan memerihalkan ataupun kita akan bincang mengenai pernyataan. Okay, so dalam pernyataan mari kita tengok ni adalah nota yang cikgu buat. Kita akan tengok sedikit nota dahulu sebelum kita akan buat latihan. So kita tengok apa yang terdapat di dalam subtopik pernyataan. Okay, so mula-mula kita kena tahulah maksud pernyataan ni adalah apa, iaitu pernyataan ni adalah suatu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, iaitu sama ada pernyataan ni adalah benar atau palsu, tetapi bukan kedua-duanya. Misalnya kita tengok contoh, cikgu letak 5 contoh. Kita tengok pernyataan ni, kita kena tahu sama ada tu pernyataan atau bukan. Sama ada benar atau palsu. Kita tengok 3 kuasa 2 sama dengan 9. Ni ialah satu pernyataan. Kerana apa? Kerana ayat ini adalah benar. So 3 kuasa 9 sama dengan 9. 3 kuasa 2 sama dengan 9. Dia kata pernyataan. Sebab apa? Ayat ni ialah benar. So kita tengok contoh yang kedua di mana negatif 2 besar daripada kosong. Dia cakap satu pernyataan kerana ayat ini palsu. Pernyataan ni boleh jadi benar atau palsu, tapi dia bukan kedua-dua. Kita tengok contoh yang ketiga, bahagikan 8 dengan 2. Bukan pernyataan. Bahagikan 8 dengan 2 ni bukan pernyataan kerana arahan ini, cikgu tertinggal kerana arahan ini bukan benar atau palsu. Kita tak boleh nyatakan bahagi 8 dengan 2 ni benar ke palsu. So maka dia bukan pernyataan. So kita tengok seterusnya lagi, berapakah harga pen itu? So ni adalah pernyataan ke bukan? So bukan pernyataan kerana soalan bukan benar atau palsu. Soalan ni bukan benar, bukan palsu. Dia bukan kedua. Jadi maka dia adalah bukan pernyataan. Boleh So kita tengok contoh yang terakhir di mana kita ada M tolak 1 sama dengan 4. Dia bukan pernyataan kerana apa? Ayat ni kita boleh tentukan sama ada benar atau palsu sebab dia bergantung kepada nilai M. So dia bukan pernyataan lah sebab ni kita boleh tentukan sama ada dia benar atau palsu. Nak tahu dia bergantung kepada nilai M. So kita M tolak 1 sama dengan 4. Boleh? So ni adalah dari segi pernyataan. Kena ingatlah pernyataan ni kita boleh tentukan nilai kebenaran dia sama ada benar ataupun palsu. Okey. Dalam pernyataan juga kita ada pengkuantiti. Okey. Aku besarkan sedikit. Okey, dalam pernyataan kita ada juga pengkuantiti. Apa tu pengkuantiti? Pengkuantiti ni merupakan penerangan terhadap bilangan objek yang terdapat dalam satu pernyataan.
sama ada kita tengok dalam kita ada dua pengkuantiti iaitu pengkuantiti semua. Okey, kalau semua ni dalam pernyataan, contoh ada ayat semua, semua ni merujuk kepada setiap objek. Kita nak tahu nilai kebenarannya, kita akan tengoklah sama ada benar ataupun palsu. Okey, yang kedua, kita ada pengkuantiti sebilangan. Okey, sebilangan ni merujuk kepada beberapa objek ataupun ia akan menggambarkan kepada sekurang-kurangnya satu. Sekurang-kurangnya satu. Okey, boleh. Ni adalah pengkuantiti. Nanti kita akan tengoklah soalan-soalan berkenaan dengan pernyataan pengkuantiti berikutnya. Seterusnya, kita ada juga untuk penafian. Apa yang dikatakan dengan penafian? Penafian ni adalah pernyataan dilakukan dengan menggunakan tidak atau bukan. Kalau dalam ayat pernyataan tu ada tidak atau bukan, ni dikatakan adalah pernyataan penafian. Ataupun penafian ni juga dalam bahasa mudahnya mengubah nilai kebenaran pernyataan asal. Sebagai contoh, perkataan asalnya macam mana? Jika nilai kebenarannya yang asalnya adalah benar, kita akan nafikan dia akan berubah jadi palsu. Jika pernyataan asalnya adalah palsu, kita akan nafinya akan menjadi pernyataan benar. Simbol pernyataan adalah P lah. Kalau penafian adalah kita akan buat yang macam ombak ni. Ni adalah untuk simbol penafian. Boleh jika pernyataan asalnya adalah benar, jika kita nak buat penafian, kita akan tukar kepada palsu. Dengan apa? Jika ada perkataan tidak ataupun bukan. Ni yang dikatakan dengan penafian. Okey, seterusnya kita akan pergi pula dalam pernyataan ni kita ada pernyataan majmuk. Macam mana pernyataan majmuk ni? Apa yang dikatakan dengan majmuk? Majmuk ni adalah gabungan antara dua pernyataan yang menggunakan apa? Dan ataupun atau. Ni kita panggil pernyataan majmuk. Dia menghubungkan dua pernyataan. Contohnya, sebagai contoh, okey, sekejap cikgu besarkan. Kita tengok dahulu. Dekat sini, contohnya kita gabungkan apa? Kita ada pernyataan A dengan B. Kita ada pernyataan A dan kita ada pernyataan B. So pernyataan majmuk ni macam mana? Kita gabungkan pernyataan A dengan B ni dengan apa? Dan atau dengan atau. So bagaimana kita nak tahu pernyataan A dan B ni kita nak menilai kebenarannya? Contohnya kita tengok pernyataan jika ada ayat dan. So cikgu bagi contoh yang garis-garis warna hijau ni apa? Anggap yang garis-garis warna hijau ni ialah jambatan. So kita nak pulang ke rumah, kita mesti melalui dua jambatan. So dua jambatan ni cikgu buat A
dan pernyataan B. A dengan B. So kita nak tahu nilai kebenarannya adalah jika ayat tu menggunakan perkataan dan, contohnya kita nak balik ke rumah ni. Andaikan jambatan A elok je. Kalau elok kita boleh laluinya, betul tak? Dan jika jambatan B-nya pun masih elok ataupun tak rosak, kita boleh lalui, maka kita akan sampai ke rumah lah dengan selamat. Betul? Betul tak? Jadi, so cikgu right ni tandanya pernyataan benar. So jika A ni benar, B benar, maka pernyataan yang terhasilnya adalah benar lah. Contohnya, jika jambatan A ni adalah elok, masih elok, kita bolehlah laluinya. Tetapi jika jambatan B ni rosak, kalau rosak kita akan sampai ke tak ke rumah kita. Kita boleh laluinya ke tak? Kita tak boleh lalui. Maka kita tak boleh lalui, kita pangkah. Maka pangkah ni maksudnya pernyataan terhasilnya adalah palsu. Sebegitu juga dengan kalaulah jambatan A rosak, maka kita tak bolehlah lalui jambatan B. Walaupun jambatan B elok, maka kita takkan sampai ke rumah lah. Macam tu. Contohnya lagi, bagaimana jika jambatan rosak kedua-dua, cikgu? Kalau rosak kedua-dua, kita boleh sampai ke rumah ke tak? Kita boleh lalui ke tak? Tak boleh lalui. Ni kalau awak nak ingatlah, kalau macam mana nak hafal kalau jenis pernyataan untuk pernyataan majmuk ni, cikgu? Awak boleh gunakan contoh macam jambatan ni. Kalau untuk dan, buat jambatan straight. Bagaimana kalau atau? Kita tengok bagaimana kalau atau. Kalau atau, awak kena bina jambatan macam ni, kita nak lalui rumah kita. So andaikan kita berada dekat sini, kita boleh pilih A pergi ke A dengan ke B. Contohnya, bila jambatan A kita adalah elok, masih elok, maka kita laluinya B pun elok. So kita boleh pilih lah nak lalu A atau B, maka kita akan sampai ke rumah. Contohnya lagi, kalaulah jambatan A rosak, maka kita boleh balik sampai ke rumah ke? Tapi B jambatan elok, so kita boleh pilih laluan ke jambatan B, maka kita boleh sampai ke rumah. Kita boleh sampai ke rumah. Contohnya, A jambatan elok, B jambatan rosak. Sampai ke rumah, kita boleh lalu menggunakan laluan jambatan A. So bagaimana kalau rosak kedua-duanya? Kalau rosak kedua-duanya, maka kita tak boleh sampai ke rumah. Sebagai contoh, kita tengok contoh. Cikgu ada yang pertama, pernyataan pertama ialah 4 ialah nombor genap. So 4 ialah nombor genap. Yang kedua, 3 darab 2 sama dengan 3 tambah 2. So andaikan yang ni adalah A, yang ni ialah B. So kita tengok 4 ialah nombor genap dan 3 darab 2 sama dengan 3 tambah 2. Kita tengok dulu sama ada pernyataan A ni adalah benar ke salah. So 4 ialah nombor genap. So betul lah pernyataan A ialah benar. So bila benar, kita tengok kita menggunakan dan. Kita tengok 3 darab 2 sama dengan 3 tambah 2.
Yang ni salah, bukan. Maka kita tengok, jika dan, maka pernyataan ni adalah palsu. Kalau kita menggunakan atau, pernyataan ni adalah benar. Faham ataupun yang ni cikgu buat jadual. Yang ni lah jadual kebenaran. Nanti cikgu kecilkan. You all tengok kita ada pernyataan P, contohnya pernyataan P benar, pernyataan Q benar. Jika P dan Q ada perkataan dan, maka kita dapat benar. Kalau benar, palsu. Kalau dan, palsu. Awak anggap je lah. Boleh? Ni kalau untuk jadual kebenaran bagi pernyataan majmuk. Nanti awak boleh tengoklah. Rujuk cikgu dah ada send kan dekat dalam grup WhatsApp tingkatan 4 tu. Awak boleh rujuk tengok nota ini. So ada soalan ke? Tak ada Tak ada. Okey. So kita tengok pula bagaimana kalau berkenaan dengan implikasi. Apa yang dikatakan dengan implikasi ni adalah sejenis pernyataan dalam bentuk apa? Dalam bentuk jika P maka Q. Dia ada jika maka. P ni apa? P ni ialah anti jadian. Selepas perkataan maka, kita ada Q. Q ni adalah akibat. Kalau implikasi ingat jika maka. Selepas perkataan jika dia adalah anti jadian. Kalau selepas perkataan maka, dia adalah akibat. Contohnya, kita tengok contoh jika N sama dengan 5, maka N tambah 2 sama dengan 7. Maka macam mana kita nak kenali yang mana satu anti jadian, yang mana satu akibat ialah, awak kena ingatlah, selepas perkataan jika dia ialah anti jadian. Maka N sama dengan 5 ni adalah anti jadian. So selepas perkataan maka, yang ni adalah akibatnya lah. Boleh? Bagaimana pula dalam implikasi kita ada jika dan hanya jika. So P jika dan hanya jika, daripada pernyataan ni kita boleh bentukkan dua implikasi. Kita boleh bentukkan dua implikasi, iaitu implikasi 1 dan implikasi 2. Bagaimana kita nak bentukkan? Ingatlah kalau implikasi ni jika maka. So kalau implikasi pertama jika P maka Q. Kalau implikasi kedua awak terbalikkan. Jika Q maka P. Kita ambil juga yang mula-mula. Jika dah hanya jika ni kita panggil sebagai kesimpulan daripada implikasi pertama dengan implikasi kedua. Sebagai contoh, bagaimana kita nak menulis dua implikasi. Okey. So contohnya kita ada pernyataan Y sama dengan 2 jika dan hanya jika Y kuasa 3 sama dengan 8. So kita nak tulis dua implikasi ialah, ingatlah jika
maka Y sama dengan 2 ni anggap kita buat P. P dan selepas jika dan hanya jika Q. Maka implikasi pertama kita ialah jika P maka Q. Ataupun jika Y sama dengan 2 maka Y kuasa 3 sama dengan 8. Anti jadian Y kuasa 3 sama dengan 8 ni adalah akibat. Ingat selepas jika dia ialah anti jadian. Okey, implikasi yang kedua ialah jika Y kuasa 3 sama dengan 8 maka Y kuasa 2. Ni ialah antara untuk implikasi. Ni cikgu hanya buat sebagai nota ringkas sahajalah. Kalau lebih-lebih ni daripada buku matematik, buku teks awak semua je. So cikgu ringkaskan jadi nota. So ni hanya untuk kita sekali imbas sahaja. Sebab you all dah belajar kan. Jadi cikgu imbas sahajalah. Kita tengok yang sebenarnya nanti kita akan buat latihan. Yang tu kita akan fokus betul. So, seterusnya kita ada juga dalam pernyataan ni apa? Kita ada akas songsangan dengan kontrapositif bagi satu pernyataan implikasi. Bagaimana? Kita tengok jadualnya. Bagaimana akas tu apa, songsangan tu macam mana, kontrapositif tu apa. Kita tengok kita ada pernyataan P dengan Q. So pernyataan ni sejenis implikasi lah. Jika P maka Q. So apa itu akas? Akas ni hanya tukar kedudukan bagi pernyataan. Tukar kedudukan sahaja daripada pernyataan implikasi lah. Kalau pernyataan implikasi jika P maka Q. Kalau akas kita hanya tukar kedudukan. Maksudnya jika Q maka P. Kalau songsangan ni macam mana? Songsangan ni akas songsangan dengan kontrapositif kita akan rujuk pernyataan. So ingatlah kalau songsangan dia akan kita buat penafian. Maksudnya kita menafikan pernyataan ni lah. So jika bukan P maka bukan Q. Maksud macam tu sahaja kalau untuk songsangan. Boleh? Kalau kontrapositif ni apa? Kontrapositif ni adalah dia terbalik daripada songsangan. Maksudnya jika bukan Q maka bukan P. So ni dari segi jadual ni apa? Dari segi kebenarannya. Kalau pernyataan kita nak tengok benar ke, kita tengok P benar, Q benar, maka pernyataan ni adalah benar. So akas pun akan benar. Songsangan pun akan benar. So untuk jadual ni you all kena ingatlah. Sama juga untuk kita nak tahu kebenaran berkenaan dengan pernyataan majmuk. Kalau tak ingat jadual kebenaran ni, awak ingatlah yang contoh mudah yang cikgu bagi ni. Macam jambatan laluan kita nak pulang ke rumah. Boleh? Kalau tak faham, awak tulis je. Nyatakan je cikgu. Boleh terangkan balik apa. Seterusnya kita pergi kelas kali yang ada di dalam subtopik pernyataan iaitu apa? Penyangkal. Apa itu penyangkal? Penyangkal ni adalah kita menafikan kebenaran suatu pernyataan. Maksudnya macam mana? Kita nak menafikan. Contohnya jika diberi pernyataan tu, kalau pernyataan tu palsu, kita kena bagi tahu. Yang ni pernyataan ni adalah palsu, kita nafikan. Dan kita buat satu pernyataan yang betul. Maksudnya kita nak contoh
Contoh, cikgu besarkan sedikit. Contohnya ada soalan, tentukan kebenaran pernyataan berikut. Sekiranya palsu, berikan contoh. Maksudnya berikan contoh penyangkal. Okay, A, soalannya dia cakap, pernyataannya adalah semua nombor integer adalah positif. Betul ke tak? Benar ke pernyataan ni? Kalau you all rasa, awak semua rasa pernyataan ni benar ke palsu? Cakap semua nombor integer adalah palsu. Kita kena tahu nombor integer ni ialah kita ada integer positif dengan integer negatif. Ni yang dikatakan integer. So maka pernyataan ni adalah palsu. Kita kena sangkal. Palsu. Kerana apa? Kita kena terdapat integer negatif. Awak kena tahulah integer ni kita ada dua, integer positif dengan integer negatif. Integer ni apa? Nombor bulat. Nombor bulat kita ada positif dengan negatif. So pernyataan ni adalah palsu kerana terdapat integer yang negatif seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Dan ni dikatakan penyangkal. Faham ke? Kita dah nak pergi kepada soalan ni. Okey, faham? Okey. Mari kita tengok kepada soalan. Okey, setakat ni line saya masih clear ke? Okey. So, mari kita tengok kepada soalan pertama. Antara pernyataan yang berikut, manakah benar? So, kita tengoklah pernyataan ni apa. Pernyataan ni ialah apa? Satu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenaran dia. Ni yang dikatakan pernyataan. Kebenaran dia macam mana? Iaitu sama ada benar ataupun palsu. Tapi kita tengoklah A, N darab N sama dengan 2N. Atau kalau kita perhatikan pilihan soalan ni, okey, kalau kita perhatikan pilihan soalan ni, A, B, C ni ada pernyataan jawapan A atau dan. Maka ni dia termasuk di dalam pernyataan apa? Pernyataan majmuk. Kalau pernyataan majmuk, macam mana kita nak menentukan nilai kebenaran? Awak kena tahulah, kita kena pastikan, kita kena cek dahulu. So dia nak benar. Maka kita tengok A, N darab N sama dengan 2N. So pernyataan ni benar ke palsu awak rasa? Palsu lah kan? Sebab N darab N kita akan dapat N kuasa 2. So ni palsu. So N tambah 1 sama dengan 2N. So ni pernyataan benar ke palsu? Maka palsu. Sebab kita tak boleh menentukan nilai kebenarannya melalui N ni. Maka kita kena pastilah palsu atau. Ingat yang cikgu bagi tahu tadi, contoh dekat nota. Dekat nota ni tadi, kalau atau, kalau palsu maka kita dapat pernyataan yang palsu. Ataupun kalau awak nak tengok jadual kebenaran. Kalau palsu, pernyataan P palsu, Q palsu, maka kita tengok bahagian atau kita akan dapat palsu.
Kejap cikgu ambil jadual ni. Okey, kita bawa ke sana. Okey, awak rujuk. Kita boleh rujuk. Okey. Okey. So, maka A ni pernyataannya adalah palsu. So, ada yang dah dapat tak jawapan? Maka pernyataan A adalah palsu, bukan. So, kita tengok B, 2 kuasa 2 kita akan dapat 4. Kecil daripada 3 kuasa 2, 9. So, anggap ni adalah P yang negatif 2 kuasa 2 besar daripada negatif 3 kuasa 2 ni adalah Q. So, kita tengok P kecil daripada, 4 kecil daripada 9. So, yang ni benar lah kan? Cikgu right sahaja. So, kita tengok negatif 2 kuasa 2 adalah besar daripada negatif 3. Maka yang ni adalah palsu. So, kalau benar dengan palsu, kita akan dapat apa? Kita akan dapat benar. Maka jawapan kita adalah B. Boleh tak? Kalau rasa macam tak yakin lagi lah cikgu, kita tengok negatif punca 9 ialah negatif 3. Betul. Yang ni palsu. Kalau dan, kita tak boleh lalu jambatan. Kalau ingat ada jambatan nak sampai ke rumah. So, kalaulah salah satu jambatan rosak, maka kita tak akan sampai ke rumah. Maka pernyataan ni adalah palsu. Boleh? Kalau yang ni 2.3 km. Yang ni adalah palsu juga. Dan kalau ini benar. Sama sahaja. Maka D pun palsu. Maka jawapannya adalah B. Boleh untuk soalan pertama. Okey, kita teruskan kepada soalan yang kedua. Yang ni berkenaan dengan implikasi. So, ingatlah implikasi ni macam mana? Implikasi ni jika dengan maka. Ingat, kalau implikasi jika P maka Q. So, selepas jika P ni adalah anti jadian, Q ni adalah akibat. So, kita tengok dia nak implikasi yang salah. Pernyataan yang salah. Okey, kita teruskan lagi. Jika 2 tambah negatif 4 besar, kita ambil yang ni sahaja. Kita tengok pernyataan ni. Betul ke tak? 2 tolak 4 besar daripada negatif 4. Benar ke palsu? 2 tolak 4 kita akan dapat negatif 2. So, negatif 2 lagi besar daripada 4. Maka yang ni betul lah. Kita tengok pula 2 tolak 2. 2 tolak 2 kita dapat kosong. Sifar besar daripada negatif 2. Maka betul. Kalau betul, dengan betul kita akan dapat pernyataan benar. So, kita nak cari yang salah. Okey, dia kata jika 3 dan 4 ialah faktor bagi 6, maka 3 darab 4 sama dengan 12. So, betul ke 3 dan 4 faktor bagi 6? Palsu. Maka 3 darab 4 ni adalah benar. Kalau kita tengok jadual kebenarannya, awak kena ingatlah, kita kena pergi balik kepada jadual kebenaran untuk implikasi. So, kalaulah palsu dengan benar, kita akan dapat benar. Boleh tak? Yang ni palsu dengan benar. So, pernyataan ni kita akan dapat adalah benar. Kita nak cari yang salah.
So kita tengok 2 ialah punca bagi X kuasa 2 tolak 8. Betul ke tak? So nak tahu benar ke salah, awak kena tekan calculator. Sama ada betul ke 2 ialah punca. So kita tengok. So A kita adalah 1, B kita ialah 0, C kita negatif 8. So puncanya kita akan dapat yang ni. Kita akan dapat, maka salah. So P ni palsu. Kita tengok maka 2 ialah punca bagi X. Betul lah. Kita akan dapat puncanya X sama dengan 2. Satu lagi X2 kita akan dapat negatif 2. Sorry, cikgu terbalik. Negatif 2 dengan 2. So yang ni benar. So nak tahu nilai kebenaran pernyataan ni betul ke tak? Rujuk. Kita tengok. Benar, palsu dengan palsu dengan benar. Kita akan dapat benar. Kita tengok D pula. Okey. So yang ni okey. Jika 90 darjah sama dengan pi per 2, maka 180 sama dengan pi. Yang ni benar 2. Nampak tak? So maka yang ni benar. Yang mana satu palsu, nanti kita tengok. So awak tengok 3/4 ialah faktor bagi 6 palsu. Maka 3/4 ialah 12. Palsu dengan benar kita akan dapat jawapannya adalah B. Cikgu tersilap. Boleh ke? Sorry. Yang ni palsu. Kita akan dapat palsu. B. Boleh Okey, seterusnya kita tengok kepada soalan nombor 3. Di mana antara berikut yang manakah suatu pernyataan. So kita tengok balik pernyataan. A ialah, okey yang ni, yang nombor 3 ada yang dapat tak? Cuba awak try buat dulu. Nombor 3. Dapat tak? A, 6x tolak 10 sama dengan 2. 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Pernyataan ke bukan? Yang manakah ialah pernyataan?
Okay, ada yang cakap B. Okay, kita tengok ada yang dah dapat tak? Ni pernyataan. Ingatlah, pernyataan ni maksud apa? Pernyataan ni adalah dapat ditentukan nilai kebenarannya sama ada benar ataupun palsu. Okey, kita tengok A, dia kata 6x tolak 10 sama dengan 2. So A ni pernyataan ke bukan? Yang ni ialah bukan pernyataan. Sebab kenapa bukan pernyataan, cikgu? Sebab kita ada X ni. Pemboleh ubah X ni. Sebab pemboleh ubah X ni kita boleh tentukan nilai kebenarannya sama ada benar ataupun palsu. Kalau B, kita tengok 5 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2. Yang ni kita tak tahu dia sama ada benar ke ataupun palsu. So maka kalau kita tak tahu, kita tak pasti sama ada nilai kebenarannya benar ke palsu, dia adalah bukan pernyataan. Boleh faham tak? Sama juga dengan C. Jika ada pemboleh Y dengan X, yang ni kita bukan pernyataan. Kalau awak recall balik dengan yang contoh cikgu bagi ni, kita tengok M tolak 1 sama dengan 4, bukan pernyataan. Sebab ayat ni kita boleh tentukan sama ada benar atau palsu bergantung dengan nilai M. So tu dikira soalan tadi bukan pernyataan. Kita tengok D. Kalau D 20 tolak 8, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 12. Sama dengan 8 tolak 20. Kita akan dapat negatif 12. So ni kita tahu tak pernyataan ni ialah palsu. So bila palsu, dia adalah suatu pernyataan. Sama ada palsu atau benar. Kalau benar dia pernyataan, kalau palsu pun dia pernyataan. Jelas ke untuk pernyataan ni? Okey. So kita tengok pula soalan nombor 4. Kita tengok pula nombor 4. Diberi suatu pernyataan P ialah 0.1 kg bersamaan dengan 500 gram. So antara yang berikut yang manakah merupakan penafian? So ingat lagi tak yang cikgu cakap, kalau penafian ni apa? Penafian ni apa? Pernyataan dilakukan, suatu pernyataan yang kita menggunakan ayat apa? Kita gunakan perkataan tidak ataupun bukan. Ni ialah penafian. Boleh? So cikgu dah bagi hint. So A, B, C, D. Apa jawapan dia? A 0.1 kg ialah bersamaan dengan 100 gram. So A ni satu penafian ke bukan? So ni ialah pernyataan. Dia bukan penafian. So B 0.1 tidak sama dengan 500 gram. So kita tengok lagi C. 500 gram bersamaan dengan 0.1. D 0.1 kilogram adalah kurang daripada 500 gram. So A, B, C, D, apa jawapan dia? Yang manakah merupakan penafian? Yes, very good. So jawapannya adalah
B. Kenapa dia cakap tidak? 0.1 tidak sama dengan 500 gram. Ada digunakan perkataan tidak. Boleh faham sekarang maksud untuk penafian? Okey. So kita teruskan kepada soalan nombor 5. Okey. So yang ni ialah pengkuantiti. So pengkuantiti Zakwan okey ke? Boleh Okey, pengkuantiti pada pernyataan yang manakah benar? Okey. So A, sebilangan poligon mempunyai perpenjuru. So ingatlah pengkuantiti ni kita ada perkataan untuk sebilangan bermaksud sebahagian, beberapa. Dan kita ada ayat untuk semua. Yang ni lah kita nak tahu nilai kebenaran bagi pernyataan ni. So kita tengok A, sebilangan poligon mempunyai perpenjuru. B, semua garis lurus bersilang dengan paksi X. Betul ke semua garis lurus ni bersilang dengan paksi X? C, sebilangan rhombus mempunyai 4 sisi yang sama. Sebilangan rhombus. Apa tu rhombus? Rhombus ni dia sejenis sebelah ni, sorry, cikgu buat. Dia selari. Maksudnya berselari. Ataupun nanti cikgu tunjuk dekat awak. Okey, yang ni adalah antara contoh rhombus. Kalau awak tengok sejenis parallelogram. Maksudnya dia akan paralel. Sisi dia selari. Maksud paralel ni adalah selari. Boleh? Okey, tu yang dikatakan rhombus. Dia kata sebilangan rhombus mempunyai 4 sisi yang sama. Okey, D, semua segitiga mempunyai sisi yang sama panjang. Betul ke cakap semua segitiga mempunyai sisi yang sama panjang? So, pengkuantiti yang pada pernyataan manakah benar? A, B, C, D. Cuba you all jawab. Awak semua try tulis jawapan dekat message. Cikgu nak tahu jawapan masing-masing. So kita tengok D, semua segitiga mempunyai sisi yang sama panjang. So salah. Segitiga tak semua mempunyai sisi yang sama panjang. So kalau nak betul macam mana kita letak sebilangan. Sebilangan segitiga mempunyai sisi yang sama panjang. So yang ni akan jadi benar. Okay, kita tengok. Sebilangan rhombus mempunyai 4 sisi yang sama. Dia salah. Jawapannya adalah semua. Tak, bukan sebilangan lah. Tengok B. Semua garis lurus bersilang dengan X. Maksudnya yang ni kita catat X, Y. Dia ke semua garis lurus bersilang dengan X. Betul ke? You all rasa betul ke? Salah. Ada juga yang bersilang dengan paksi Y garis lurus. Maka kalau kita nak betulkan pernyataan ni kita letak sebilangan. Okay. So jawapannya adalah A. Sebilangan poligon mempunyai perpenjuru. So sebilangan poligon sahaja mempunyai perpenjuru. Jelas soalan nombor 5?
Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 6. Okey, antara pernyataan majmuk yang berikut yang manakah benar? So yang ni cikgu nak bagi 1 minit dekat awak semua cuba jawab nombor 6 ni. Iaitu apa? Pernyataan majmuk. Majmuk ingatlah gabungan antara dia ada perkataan dan ataupun atau. So yang manakah benar? Dia nak benar. So ingat jambatan yang cikgu perkenalkan dekat awak semua. Contoh kalau kita guna perkataan dan. So kita guna garis jam panjang-panjang, garis panjang-panjang sampai ke rumah. Kalau atau buat 2 laluan. Jambatan. So tak ada P, Q. P, Q. Ada yang dapat tak jawapan? A 5 dan negatif 4 lebih kecil daripada 3. So kita tengok. 5 dan 4. So kita tahulah 5 ni, 5 betul ke lebih kecil daripada 3? Palsu. So pernyataan pertama kita contoh 5 ni cikgu buat P negatif 4 Q. So 5 lebih kecil daripada 3. Palsu lah. Pangkah. So Q negatif 4 lebih kecil daripada 3 betul. So kita tengok dan. Kalau dan salah satu kita tak boleh lalui maka kita akan dapat palsu. Maka 6A salah. So pernyataan ni adalah palsu. Jelas you all faham tak? Okay, kita tengok B. 5 tambah 6 sama dengan 56. So palsu lah. 5 darab 6, 56. Betul ke tak 5 darab 6, 56? Palsu. Kalau kita tak boleh lalu dua-dua maka kita dapat palsu. Nampak? Kita berada di sini. Kalau dua-dua jambatan rosak kita tak boleh sampai dekat rumah. Maka palsu pernyataan ni. Kita tengok C. Lelayang dan segi 4 selari mempunyai satu paksi simetri. So lelayang, awak boleh gambarkan lelayang tu macam mana? Lelayang ni adalah bentuknya, cikgu buat kat sini lah. Bentuk lelayang. So segi 4 selari. Betul ke? Maka lelayang mempunyai satu paksi simetri. Palsu. Salah. So 4 selari pun satu simetri. Salah. Maka dan. Kalau dan kita akan dapat palsu. Kalau rosak dua-dua kita tak boleh sampai ke rumah. Okey, D 12 ialah gandaan 5 atau 6. Okey, kita tengok atau. So kita tengok cari gandaan 5. Gandaan ni macam mana? Gandaan ibarat macam sifil. So gandaan 5 adalah 5, 10, 15, 20. Kalau gandaan 6, sifil 6 lah. 6, 12, 18 dan seterusnya. So kita tengok 12 ialah gandaan 5. So benar ke palsu? Palsu.
Su. Salah. So 12 ialah gandaan 6. Betul. So kalau atau. So kalau atau salah satu jambatan rosak, kita still lagi boleh sampai ke rumah. Maka pernyataan ni adalah benar. So jawapannya adalah D. Faham? Okey. Boleh kalau tak faham, boleh terus bagi tahu. Okey, seterusnya kita tengok nombor 6. Nombor 6. Nombor 7. Diberi implikasi jika A ialah sudut tegak, maka sudut A ialah 90 darjah. Simbol ni apa cikgu? Simbol ni menandakan sudut. Ingatlah implikasi. Kalau implikasi jika maka A ni ialah, contoh buat P, ini ialah Q. So antara yang berikut, yang manakah benar? Okey, kita tengok. A, jika sudut A tak sama dengan 90 darjah, maka A bukan sudut tegak. Kita nak cari yang mana ialah pernyataan yang benar. Okay, B, jika sudut A tak sama dengan 90 darjah, maka A ialah sudut tegak. B, jika A bukan sudut tegak, maka sudut A bukan 90 darjah, ialah akas bagi implikasi. Awak boldkan perkataan akas ni. So D, saya kecilkan lagi lah. Okay. So jika A ialah sudut tegak, maka sudut A tak sama dengan 90 darjah ialah songsangan. Songsangan bagi implikasi. So ni ialah berkenaan dengan akas songsangan dengan kontrapositif bagi untuk pernyataan implikasi. So contoh tadi cikgu cakap kalau implikasi, pernyataan implikasi ialah jika P maka Q. Ni kalau untuk implikasi. Bagaimana pula kalau akas? Siapa ingat akas? Akas ni macam mana? Akas macam mana? Ingat lagi tak? Kalau akas kita tukar apa? Tukar kedudukan. Kalau awak tengok ni, tengok tak? Pernyataan jika P maka Q. Kalau akas kita tukar kedudukan. Maksudnya jika Q maka P. Kalau akas ialah tukar kedudukan. Jika Q maka P. So kalau songsangan, songsangan macam mana? Songsangan ni ialah dia terbalik. Maksudnya dia akan jadi penafian.
So maksudnya implikasi kita rujuk jika P. So dia akan jadi jika bukan P maka bukan Q. Yang ni dikatakan songsangan. Kalau kontrapositif pula, ialah macam mana? Dia tukar kedudukan dengan songsangan. Maksudnya, jika bukan Q, maka bukan P. So awak kena faham satu-satu. Apa akas songsangan dengan kontrapositif. So kita tengok D. Jika A ialah sudut tegak. So tadi pernyataan kita adalah apa? Jika A ialah sudut tegak, maka sudut A ialah 90 darjah. So ada yang dah dapat tak jawapan ni? Kita tengok D. Jika A ialah sudut tegak, maka sudut A bukan 90 darjah ialah songsangan. Betul ke tak kalau ni ayat untuk songsangan? Kalau songsangan dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi jika A bukan sudut tegak, maka sudut A bukan 90 darjah. Yang tu yang benar. Boleh faham? Kita tengok C. Kalau akas pula. Jika A bukan sudut tegak, maka sudut A bukan 97 ialah akas. Salah lah. Dia palsu. Akas ni macam mana? Dia tukar kedudukan sahaja. Maksudnya, jika sudut A sama dengan 90 darjah, maka A ialah sudut tegak. So kalau pernyataan ni kalau kita buat akas yang ni apa? A bukan sudut tegak, maka yang ni ialah songsangan. Kalau kita nak betulkan pernyataan, bagi pilihan jawapan C. Kalaulah kita tukar akas kepada songsangan, barulah pernyataan C ni benar. Jelas ke you all? Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian? Jelas Okey. Kita tengok B. Jika sudut A bukan 90 darjah, maka A ialah sudut tegak. Ialah akas bagi implikasi ini. Salah juga. Betul tak? So maka jawapannya ialah A. Nampak tak? Dia kata ialah kontrapositif. Maksud kontrapositif ni apa? Dia dia tukar kedudukan daripada songsangan. Faham tak maksudnya? Dia akan jadi jika bukan Q, maka bukan P. Nampak tak? Q kita tadi apa? Sudut A 90 darjah. Oleh kerana kontrapositif dia akan berlawanan. Maka sudut A tak sama 90 darjah. Maka A bukan sudut tegak. Jelas So jawapannya adalah A yang benar. Boleh? Ada soalan? Okey. Maknanya you all senyap, tandanya semua faham. Ataupun salah satulah. Okay, so kita tengok kepada nombor 8. Antara persamaan berikut yang manakah menunjukkan penggunaan contoh penyangkal. Ingat lagi ke apa maksud penyangkal? Apa yang dikatakan dengan penyangkal? Penyangkal ni ialah kita nak menafikan kebenaran suatu pernyataan. Dia kata contoh penyangkal yang betul bagi pernyataan apa? Hasil tambah dua integer adalah sentiasa positif.
Awak rasa pernyataan ni benar ke palsu? Betul ke dia cakap hasil tambah dua integer? Kita kena tahu integer ni kita ada positif dengan negatif. Dia kata hasil tambah dua integer adalah sentiasa positif. Kalau kita tengok 10 tambah 24 sama dengan 34. Dia betulkan. So, pernyataan ni adalah palsu. Maka kita kena cari jawapan ni, kita nak betulkan balik. Maksudnya contoh, palsu. Kenapa saya cakap palsu? Sebab integer adalah kita ada positif dengan negatif. So jawapannya tak akan ada sentiasa positif. Faham tak? Jadi kalaulah kita buat 10 tambah 24 sama dengan 34, salahlah juga. Salahlah. Maksudnya dia tak akan dapat sentiasa positif. Jawapannya adalah C. Contohnya kenapa? Integer negatif 25 tambah 14 kita akan dapat negatif 11. Maksudnya kita sangkal balik pernyataan ni. Kita bagi pernyataan yang benar. Kalau awak tengok negatif 5 tambah 20 sama dengan 15. 8 tambah 9 sama dengan 17. Dia takkan dapat sentiasa positif. Ada je yang akan dapat negatif. Contohnya C lah. Kita tengok hasil tambah 2, integer akan dapat negatif. Jelas dia takkan dapat sentiasa positif. Macam tu yang dikatakan dengan penyangkal. Kita nak sangkal pernyataan kebenaran. Boleh kita nak menafikan. Cikgu, apa akan terjadi kalau pernyataan tu dah benar? Kita nak sangkal macam mana? So kalau pernyataan tu dah benar, betul, maka kita tak perlulah sangkal. Kita tak perlu nak palsukan balik kebenarannya. Sebab kebenarannya dah benar. Yang nak kita sangkal ni adalah kalaulah pernyataan tu ialah palsu. Maka kita kena sangkal and bagi contoh yang benar. Faham? Faham. Okay. So, kita habis untuk bahagian objektif. Sekarang kita tengok untuk pernyataan di bahagian kertas 2 bahagian A. Okay, kita tengok 1A, nyatakan sama ada pernyataan di bawah benar atau palsu. So, ni kita tahulah. 1 dan 2 ni ialah pernyataan. So, kita nak pastikan sama ada benar atau palsu. Okay, kita tengok 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 besar daripada 4 kuasa 2. So, kita nak tahu kebenarannya, kita buatlah 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2 sama dengan 9. So, 4 tambah 9, kita akan dapat 13. 4 kuasa 2, you all akan dapat berapa? 4 kuasa 2? 16. Betul tak? 16. So, pernyataan ni benar ke palsu? Benar ke palsu? 13 besar daripada 16. Betul ke? Palsu. Yes. So, pernyataan ni adalah palsu. Okay, kita tengok. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Bila dia set kan dengan ni persilangan dengan nombor perdana, dia akan dapat 2, 5, 7. So, cuba you all senaraikan nombor perdana. Ingat lagi tak nombor perdana ni apa? Nombor perdana kita ada 2 sahaja syarat. Syarat yang pertama boleh bahagi dengan nombor 1 dan yang kedua boleh bahagi dengan diri sendiri. Sahaja. So, maka
Nombor perdana ni apa? Iaitu 2. 2 bahagi dengan 1 kita akan dapat 2. 2 bahagi 2 kita akan dapat 1. Diri sendiri sahaja ke 2 boleh bahagi dengan nombor lain tak? Tak boleh. So 3. 3, 5 lagi 7. Sampai tu je. Nampak tak? Dalam kurungan ni 1, 2, 3. So dia nak persilangan. So awak rasa yang mana bersilang? So kita ada 2, 3, 5, 7. So dia kata sama dengan 2, 5, 7. So kita tengok ada tak 2, 5, 7. Maka pernyataan nombor 2 ni adalah benar ke palsu? Betul tak dia kata sama dengan 2, 5, 7 bila dia bersilang? Betul lah kan? Nampak tak? Awak nampak tak? Kita ada 2 bersilang. 3, 7. Sama 2, 5, 7. Maka pernyataan ni adalah benar. Boleh? Okey. So kita tengok 1B, bentukkan penafian. Ingatlah penafian ni bagi setiap pernyataan dengan menggunakan perkataan tidak atau bukan. So pernyataannya yang asal 71 ialah nombor perdana. So bagaimana kita nak bentukkan penafian ni? Siapa boleh bagi ayat? Tulis je. So 71 bukan nombor perdana. Macam tu sahaja awak tukar ialah ni dengan perkataan bukan. Dah jadi bentuk penafian. So nombor 2, hasil tambah 2 nombor ganjil ialah nombor genap. So kita nak buat penafiannya macam mana? Hasil tambah 2 nombor ganjil bukan nombor genap. Nanti awak tulis dekat sini. Hasil tambah 2 nombor ganjil bukan nombor genap. Faham? Boleh? Okey. So penafian ni mudah sahaja. Kalau awak faham konsep penakkulan logik ni, ni awak boleh skor antara yang boleh skor. Okay, kita tengok tulis antijadian dan akibat dari setiap implikasi. So jika X kecil daripada kosong, maka X kuasa 2 besar daripada kosong. So macam mana kita nak tahu antijadian dengan akibat? Macam mana kita nak pastikan yang mana satu antijadian, yang mana satu akibat? Kena ingat selepas jika yang ni kita panggil antijadian. Yang selepas maka ni ialah akibat. Ingat pesan cikgu. Ingat yang cikgu bagi tahu. Maka antijadiannya ialah X kecil daripada kosong. Kalau akibat X kuasa 2 besar daripada kosong. Cuba buat B pula. Senang saja cikgu. Yang ni kita orang pejam mata pun boleh buat cikgu. Tu. Kalau pejam mata nampak tak? Pejam satu mata? Boleh. Kalau pejam satu mata, boleh. So, sudut sepadan pada 2 garis lurus adalah sama. So, yang ni adalah antijadian. Selepas maka ingat, garis lurus tersebut ialah selari ni adalah akibat.
akibat. Nanti awak tulis dekat sini. Boleh? Ke cikgu ada yang tak sempat tulis? Boleh? Boleh kita kepada seterusnya? Okey, kita tengok kepada soalan yang nombor 3. Dia cakap tentukan nilai kebenaran setiap pernyataan berikut. Jika palsu, beri satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. Yang ni di bawah penyangkal. So kita nak nilai kebenaran dia sama ada palsu atau benar. Jika palsu, beri satu contoh. Kalau benar, awak tak perlulah nak sangkal. Tak perlu nafikan dah pernyataan tu. So, bukan tak perlu nafikan, tak perlu sangkal. Okay, A, semua gandaan 3 ialah gandaan 9. So, pernyataan ni benar ke palsu? Saya nak awak jawab benar ke palsu sahaja dahulu. Cuba bagi tahu dekat cikgu. Ni cikgu nak test sama ada awak faham ke tak faham maksud penyangkal. Siapa boleh? Cuba buat. Lepas ni cikgu nak tanya. Cikgu bagi masa 2 minit buat A dengan B. Awak tengok soalan. A, semua gandaan 3 ialah gandaan 9. B, semua nombor perdana mempunyai lebih daripada 2 faktor. Betul ke salah? Benar atau palsu? Dah siap ke? Okey. Dapat tak? Kalau cikgu panggil nama awak semua, dah ready ke? Macam mana? Okey, kita tengok tentukan nilai kebenaran setiap pernyataan berikut. Jika palsu, beri satu contoh. So, semua gandaan 3 ialah gandaan 9. Airul ada? Airul, A, 3A, semua gandaan 3 ialah gandaan 9. Cikgu nak tanya, benar ke palsu je dulu? Siapa nak jawab? Siapa nak bantu Airul tu? Khalish? Ya. Awak rasa pernyataan ni benar ke palsu? Palsu kot. Palsu. Okey. Maka gandaan 3, ingatlah gandaan ni apa? Gandaan ni ialah sifir 3. Cuba awak keluarkan. 3, 6, 9. So kalau gandaan 9 kita ada sifir 9 lah. 9, 18, 27.
7. Palsu lah kan? So, jadi dia kata semua gandaan 3 ialah gandaan 9. Maka pernyataan ni adalah apa? Palsu. Palsu. So, sebab kenapa kita jawab palsu? Bagaimana kita nak betulkan balik? Kita nak contoh. Bagi satu contohnya. Tukar yang bahagian semua tu. Apa tu? Lupa ayat dia. Okey. Okey, terima kasih Khalish. Betul dah tu. Palsu. So kita nak betulkan, kita nak bagi contohnya macam mana. Sebab kenapa kita cakap palsu? Sebab 6 ni ada tak dalam gandaan 9? Tak ada. So maka 6 ialah gandaan 3. Tetapi 6 bukan gandaan 9. Faham? Jelas tak? Ni adalah kalau kita nak bagi satu contoh penyangkal. Kita nak bagi sebab. Sebab kenapa kita cakap palsu? Sebab 6 ialah gandaan 3 tetapi 6 bukan gandaan 9. 6 tiada di dalam gandaan 9. Sebab dia cakap semua gandaan 3. Faham? Jelas Ni ialah jawapannya. Nilai kebenaran palsu. Teringat ada tempat palsu. So yang ni lah. Kalau penyangkalnya 6 ialah gandaan 3 tetapi 6 bukan gandaan 9. Okey, kita tengok B. Semua nombor perdana mempunyai lebih daripada 2 faktor. Betul ke? So nombor perdana kita ada syaratnya macam mana? Syarat nombor perdana adalah boleh dibahagi dengan nombor 1 dan yang kedua boleh dibahagi dengan dirinya sendiri. Awak kena ingat maksud nombor perdana. So dia cakap lebih daripada 2 faktor. Maksud 2 faktor ni macam mana? Faktor ni contohlah saya cakap apa faktor bagi 5. So faktor bagi 5 ni apa? Maksudnya adalah nombor apa darab dengan apa kita akan dapat 5. Contohnya 1 darab 5 kita akan dapat 5. Maka 1 dan 5 ialah faktor bagi 5. Faham Jelas tak? Contohnya lagi saya ada 12. So apa darab apa kita akan dapat 12. Contohnya 6 darab 2 kita akan dapat 12. 3 darab dengan 4 kita akan dapat 12. Maka faktor bagi 12 ialah apa? 6, 2, 3, 4. Awak carilah apa lagi nombor yang akan dapat dengan 12. Maksudnya 1 darab 12 kita akan dapat 12 iaitu ini adalah antara faktor bagi nombor 12. Faham maksud faktor? Ni dikatakan faktor. So dia cakap semua nombor perdana mempunyai lebih daripada 2 faktor. So nilai kebenarannya benar ke palsu? Yang ni tak naklah cikgu panggil nama. Cuba awak bagi tahu. Tulis je salah ke betul ke, cikgu tak marah. So siapa cakap nilai kebenarannya benar? Benar ke palsu? Sebuah nombor perdana mempunyai lebih daripada 2 faktor. Jawapannya adalah contohlah. Contoh cikgu keluarkan nombor perdana. Nombor perdana kita ialah nombor 2,
3, 5, 7. So cuba awak tengok nombor 2. 1 darab 2 kita akan dapat 2. So apa lagi nombor yang kita boleh dapatkan dengan 2? Tak ada ke? Dah tak ada dah kan? Jadi 1 dan 2 ni ialah faktor. Maka pernyataan ni adalah palsu. Contoh lagi 3. So apa akan darab dengan apa akan dapat 3? 1 dengan 3. Ada tak lagi nombor lain yang akan dapat 3? Nampak tak, faktornya adalah 2 sahaja, tapi pernyataan ni dia cakap lebih daripada 2. Maka nilai kebenarannya adalah palsu. So penyangkal ni apa? Penyangkal ni awak boleh buat faktor untuk 2. 2 ni nombor perdana, ataupun awak boleh buat faktor untuk nombor 3 ke, ialah 1 dan 2 sahaja. Bermaksud nombor perdana takkan lebih daripada 2 faktor. Jelas? Faham tak? You guys? Boleh So begitulah kalau kita nak buat penyangkal. Kita kena tahu dulu nilai kebenaran. Kalau palsu awak kena bagi penyangkal. Okey, nombor 4. Kita tengok tulis akas, songsangan dan kontrapositif bagi implikasi berikut. So kita tengok implikasinya adalah jika X tambah 10 besar daripada 24, cikgu buat P. Maka X besar daripada 14. So akasnya akan jadi macam mana? Akasnya akan jadi macam mana? Ingat tak akas ni apa? Akas ni tukar kedudukan. Jadi jika apa? Jika Q lah kena start dulu. Maksudnya jika X besar daripada 14, maka X tambah 10 besar daripada 24. So kalau songsangan. Macam mana kalau songsangan? Siapa nak bagi tahu jawapan kalau songsangan macam mana? Songsangan ni adalah jika dia akan terbalik. Maksudnya yang ni kan besar. Maksudnya akan jadi kecil dan sama. Maksud jika X tambah 10 kecil dan sama 24, maka X kecil dan sama dengan 14. Ni maksud songsangan. Dia akan jadi penafian. Lalu kontrapositif macam mana? Kontrapositif adalah tukar kedudukan dengan songsangan. Jika X kecil dan sama 14, maka X tambah 10 kecil dan sama 24. Begitulah. So dah habis untuk pernyataan. Maka tepat-tepat je kita habis. Maka dengan itu cikgu akan stop kelas kita dekat sini. Awak tengoklah balik yang ni cikgu bagi. Cikgu dah bagi nota berkenaan dengan pernyataan. So cikgu harap kalau awak buat latihan, awak boleh rujuklah dan fahami setiap satu. So cikgu harap sepanjang tempoh sesi kita 1 jam 30 minit pada malam ni, awak dapatlah sedikit berkenaan dengan pernyataan. 3.1, ingat pernyataan ni apa, pengkuantiti tu apa, penafian tu apa,
kita ada juga pernyataan majmuk. Kita ada implikasi jika maka. So kita ada akas, kita ada songsangan, kita ada kontrapositif dan akhir sekali kita ada penyangkal. So nanti next untuk kelas berikutnya kita akan sambung berkenaan dengan hujah. So maka dengan itu cikgu stop kelas kita pada hari ini dekat sini dengan terima kasih. Assalamualaikum. So